kawan-kawan, kita jalan-jalan, guna kemudahan awam untuk kita senang. Mari guna lift untuk ke aras 5, jalan sama-sama, akhirnya sampai juga. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, hos murid-murid sekalian, Din. Dan untuk slot tahap 1 pada hari ini, mata pelajaran yang akan kita pelajari ialah Pendidikan Khas KAIKUP tahun 3 persekitaran saya. Jadi ada guru yang akan membimbing kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Ya, kita berkenalan dengan guru kita tadi, tapi nak perkenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Selamat datang Cikgu, terima kasih kerana turut serta bersama dengan kami. Dan guru untuk mata pelajaran kita pada hari ini, Cikgu Rozniza. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Din, apa khabar? Saya pun sihat, alhamdulillah. Kita sihat pun kita dah berada kat sini untuk membantu murid-murid kita kan Cikgu? Ya, betul tu. Tapi kan Cikgu, wah saya tengok tadi Cikgu siap menyanyi-nyanyi. Apa kena-mengena dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini, Cikgu Ros? Agak-agak Din, kita akan belajar tajuk apa pada hari ini? Takkan tajuk nyanyi kan, tapi lirik Cikgu tadi tu, kalau saya renung-renung kita nak belajar persekitaran saya, cerita pasal kemudahan awam, pengangkutan awam. Ada kena-mengena tak Cikgu? Ya, betul tu. Hari ini kita akan belajar tentang kemudahan awam. Okey. Jadi, apa yang kita nak belajar dalam kemudahan awam tu Cikgu? Okey, sebenarnya tajuk kemudahan awam ini adalah dalam mata pelajaran KAIKUP tahun 3. Sebelum tu, cikgu akan terangkan mengenai MBPK. Din tahu tak apa maksud MBPK tu? MBPK? Tak tahu Cikgu. Okey, MBPK tu bermaksud murid berkeperluan pendidikan khas. Okey. Terdapat pelbagai kategori murid-murid MBPK ni. Okey. Okey, cikgu bagilah beberapa kategori murid MBPK. Contohnya MBPK penglihatan. Okey, penglihatan. MBPK pendengaran. Okey. MBPK pembelajaran. Okey, dan sebagainya. Okey. Okey, pada hari ini untuk MBPK penglihatan terdapat pada 2 kategori. Oh, ada 2 kategori pula. Kategori untuk penglihatan iaitu totally blind ataupun buta sepenuhnya dan juga low vision ataupun penglihatan terhad. Ya, betul. Okey, bagi penglihatan terhad ni pula terbahagi kepada 2 iaitu B2 dan B3. Okey, B2, B3. B2 tu macam mana Cikgu B2? Okey, B2 tu maknanya murid-murid dia nampak tapi nampak dia tak adalah jelas sangat. Okey, B3 tu lebih jelas daripada B2. Okey, maksudnya ada yang buta sepenuhnya, ada yang pandangannya terhad. Okey, betul. Okey, jadi apa lagi Cikgu yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kemudahan mengenal papan tanda kemudahan awam untuk orang berkeperluan khas. Kita akan belajar tentang cara menggunakan kemudahan awam.
Okey, itu sahaja yang kita akan belajar nanti. Okay. Baik, jadi murid-murid kena terus bersama dengan Din dan juga Cikgu Ros sebab banyak yang kita akan pelajari pada hari ini. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Ros di sebelah kiri saya ni. Dan untuk slot tahap 1 pada hari ini, mata pelajaran kita pada hari ini ialah Pendidikan Khas Kaikub tahun 3 Persekitaran Saya. Nampak tak murid-murid dekat hadapan saya ni ada macam-macam ni. Apa agaknya aktiviti yang kita nak buat ni, Cikgu Ros? Okey, hari ini kita nak belajar mengenai kemudahan awam. Okey. Dan cikgu telah sediakan 6 jenis papan tanda kemudahan awam. Okey, mari kita tengok papan tanda yang pertama ataupun kad gambar papan tanda pertama. Okey, cuba lihat di sini. Okey, sebelum tu kad gambar ini adalah sesuai untuk murid-murid MBPK penglihatan yang penglihatan terhad. Manakala bagi buta sepenuhnya tidak sesuai kerana mereka tidak dapat melihat. Oleh itu, cikgu akan terangkan pada kad gambar tersebut. Okey, mari kita lihat kad gambar yang pertama, papan tanda yang pertama. Okey, papan tanda pertama ini adalah simbol bagi orang sedang duduk di kerusi roda. Okey. Cikgu nak tanya Din, apakah papan tanda ini sebenarnya? Ini papan tanda selalunya untuk OKU, Cikgu. Ya, betul. Ini adalah papan tanda untuk orang kurang upaya. Okey, cuba Din cari di sini. Cikgu juga telah sediakan kad perkataan berserta dengan huruf Braille. Okey, cuba Den carikan yang mana satu papan tanda orang kurang upaya. Dan Den boleh tampal di sini. Saya jumpa Cikgu perkataan ada Braille orang kurang upaya. Ya, betul tu. Okey, saya tampalkan Cikgu. Okey. Ini untuk orang kurang upaya. Okey, disebabkan Din menjawab dengan betul, cikgu bagi Din 1 bintang. Wah, ada ganjaran bintang lah. Terima kasih cikgu. Saya kumpul dekat sini ya cikgu. Okey, mari kita lihat kad gambar untuk papan tanda yang kedua. Okey. Cuba Din teka. Okey, sekarang ni pada papan tanda ni terdapat logo bas ataupun simbol bas. Di mana selalunya kita dapat melihat papan tanda tersebut? Ini mudah cikgu. Mesti kita dapat lihat di tepi-tepi jalan. Mesti nampakkan perhentian bas. Ya, jawapan Din betul. Okey, boleh cari kad perkataan yang tertulis perhentian bas dan tampalkan pada kad gambar tersebut. Dah jumpa cikgu. Boleh saya tampal? Boleh. Pandainya Din. Okey, cikgu akan bagi Din lagi 1 bintang. Banyak bintang boleh kumpul ni cikgu. Okey, terima kasih. Dapat lagi 1, dah 2 bintang. Okey, sekarang mari kita lihat papan tanda untuk kad gambar yang ketiga. Okey, berdasarkan pada kad gambar tersebut, terdapat simbol orang sedang berjalan menggunakan tongkat. Selalunya terdapat di mana, Din? Pernah lihat atau Din tak tahu apa ni? Saya selalu kalau saya pergi ke kawasan Brickfield, KL Central di Kuala Lumpur, saya perasan ni cikgu. Saya tahu ni apa. Apa jawapan Din? Lintasan orang buta. Ya, betul. Pandailah Din ni. Bagus. Okey, jawapannya adalah lintasan orang buta. Okey,
Boleh tampal, cikgu? Boleh. Boleh tampal Dan lagi. ada lagi ganjaran untuk Din. 1 bintang. Terima kasih, cikgu. Bintang yang ketiga. Okey. Okey, kalau macam ni ada 10 simbol logo ni, saya tak ada masalah, cikgu. Ada papan tanda ni. Baguslah Din ni. Okey, sekarang kita tengok papan tanda seterusnya. Okey, Okey. pada kad gambar ni terdapat gambar ganggang telefon yang berwarna biru. Apa bunyi telefon? Kering, kering, kering. Hello. Okey. Rasa-rasa Din, apakah papan tanda tersebut? Takkanlah papan tanda menandakan kedai telefon kan? Ini pondok telefon awam. Ya, betul. Betul tu jawapan Din. Cuba cari kad perkataan Ada, mengenai cikgu. Saya dah pondok jumpa telefon dah. awam. Saya ada braille lagi. Pondok telefon awam. Betul. Boleh lekatkan jawapan, cikgu? Boleh. Okey, cikgu nak tanya Din. Selalunya ada penting tak pondok telefon awam ni untuk kita? Penting, cikgu. Sekarang ni kan, kalaulah kita punya telefon sendiri tu dah habis bateri ke, betul. ataupun berlaku kecemasan, kita tak dapat cari telefon yang berdekatan, pondok telefon awam ni lah penyelamat kita. Oh, betul Din. Cikgu bagi lagi 1 bintang untuk Din. Terima kasih dah. 4 bintang. Kalau macam ni 20 bintang boleh saya kumpul ni, cikgu. Okey, boleh. Okey, kita tengok kad gambar yang seterusnya. Okey, kad gambar yang seterusnya adalah papan tanda untuk apa? Okey, di sini terdapat simbol 3 orang dan ada tanda anak panah ke bawah dan ke atas. Apa tu jawapan dia kalau dipandang? Ini selalu kita akan nampak di dalam bangunan, di dalam pusat membeli belah, pejabat yang tinggi. Jadi ini ialah simbol lift, cikgu. Ya, betul. Pandai. Okey. Boleh, Din boleh cari. Jumpa, cikgu. Jumpa dah. Okey, boleh tampal. Terima kasih, cikgu. Okey. Nah, lagi 1 kad bintang, ganjaran bintang untuk Din. Terima kasih. Dah dapat 1, 2, 3, 4, 5 bintang saya dapat. Banyak tu. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Penting tak kemudahan lift untuk kita? Penting, cikgu. Sebab ada yang menggunakan kerusi roda, tak boleh menggunakan tangga bergerak, perlu menggunakan lift. Sebab dekat lift tu, kadang-kadang lift tu akan ada suara tingkat 1, tingkat 2. Ini juga kemudahan awam. Kalau kita naik tangga, bila kita nak sampai, contohnya kita nak pergi ke tingkat 10. Larat ke dia nak naik tangga untuk ke tingkat 10? Penatnya, cikgu. 10 okey lagi ni. Kalau tingkat 50. Itu pentingnya lift, cikgu. Okey, sekarang mari kita lihat papan tanda kemudahan awam yang terakhir. Okey, berdasarkan kepada papan tanda tersebut, kita boleh lihat simbol perempuan dan seorang lelaki dan ada tulisan yang tertulis restroom. Takkan Din tak tahu kan? Mesti Din tahu apa tu. Ini mudah tahu, tandas awam, cikgu. Okey, betul. Boleh tampal dan 1 lagi bintang untuk Din. Banyaknya bintang saya. Okey, sekarang cikgu nak tanya Din. Apa yang kita belajar tadi? Mengenai apa? Kita belajar berkenaan dengan simbol-simbol yang ada di persekitaran kita lah, cikgu. Ya. Boleh Din terangkan apa yang simbol papan tanda yang kita belajar tadi? Okey, kita ada tandas awam. Okey, tandas awam. Orang kurang upaya. Kita ada lift. Pondok telefon awam. Apa lagi? Lintasan orang buta. Ya, betul tu. Semua kemudahan awam yang disediakan adalah sangat penting kepada kita. Terutamanya orang berkeperluan khas. Betul tak, Din? Betul. Contohnya pada papan tanda orang kurang upaya. Di mana-mana pun ada kan? Di tempat letak kereta pun mesti ada. Dekat mana lagi? Dekat tandas pun mesti ada. Dia orang tak sama macam yang
orang biasa punya. Betul tak? Tapi kadang-kadang orang biasa ni sampai terlupa simbol tu dia parking kereta dekat kemudahan orang kurang upaya kan cikgu? Betul. Itu sebenarnya salah. Jadi dia telah menyusahkan kepada orang kurang upaya. Okey. Baik, apa lagi cikgu kepentingannya untuk kita pelajari papan tanda pada hari ini? Kepentingannya adalah untuk memudahkan orang atau murid MBPK untuk menggunakan kemudahan awam. Contohnya laluan pejalan kaki. Laluan pejalan kaki mesti untuk murid penglihatan kan. Kalau tiada tu laluan tu mereka tidak tahu arah mana yang mereka akan pergi. Betul. Sebab di jalan raya ni bukan ada pejalan kaki saja, kereta, pengangkutan awam semualah kan takut berbahaya, jadi penting untuk mengenali papan tanda. Baik, terima kasih cikgu. Kejap lagi kita sambung terus bersama dengan kami murid-murid di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya, hos anda, Din, dan bersama dengan Cikgu Ros untuk slot tahap 1 pada hari ini. Mata pelajaran kita ialah Pendidikan Khas Kaikub tahun 3 Persekitaran Saya. Dan tadi kan Cikgu Ros duk sebut je MBPK. Jadi saya nak tahu cikgu bagaimana murid MBPK ni menggunakan contohnya kemudahan pejalan kaki. Macam mana tu cikgu? Okey. Sebab bagus soalan dia tu. Sebab lepas ni cikgu akan tunjukkan video cara menggunakan laluan pejalan kaki dan juga satu lagi video cara menggunakan tangga bergerak. Mari kita saksikan video cara menggunakan laluan pejalan kaki. Baik, jom. Okey, itu video pendek cara menggunakan berjalan kaki tu saya perasan ada tongkat. Lepas tu dekat lantai tu pun ada macam timbul-timbul tu cikgu Okey, sekarang tadi kita menonton video. Sekarang mari kita lihat slide pula cara menggunakan laluan pejalan kaki. Okey, mari kita lihat cara menggunakan laluan pejalan kaki. Okey, yang pertama, cuba Dan tengok. Ada gambar apa kat situ? Itulah jubin tu, ada macam garis-garis, ada tongkat, ada murid kita. Itu adalah laluan pejalan kaki. Okey, cara menggunakan laluan pejalan kaki yang pertama adalah kenal pasti tempat yang hendak dituju. Contohnya, dia nak pergi ke lift. Macam mana? Okey, dah lalu tapi dekat laluan pejalan kaki sudah disediakan yang dipanggil sebab yang timbul-timbul tu tactile block nama dia. Laluan pejalan kaki tu. Okey, mari kita tengok cara yang kedua. Okey, cara yang kedua. Okey, berjalan ataupun bergerak terus di atas laluan pejalan kaki. Okey, ikut je laluan tu cikgu. Ikut je laluan ke mana arah yang kita hendak tuju. Okey, yang ketiga. Okey, jika kita hendak mengubah arah laluan kita, Din perasan tak ada bentuk yang berbulat-bulat tu? Ada cikgu, banyak-banyak bulat-bulat tu kan. Bentuk bulat itulah yang menunjukkan kita kena berhenti seketika di situ dan
arah mana yang kita hendak pergi. Kita pastikan ada bentuk bulat tu dulu, baru kita tahu arah mana. Kita nak pergi ke kanan ke, kita nak pergi ke kiri ke, kita nak pergi ke depan ke belakang ke, macam tu. Dan cara yang terakhir adalah berjalan terus sehingga sampai ke tempat yang dituju. Okey, macam gambar ni, pelajar ni dia nak pergi ke mana tu? Dia nak pergi ke lift. Okey, itu saja cara menggunakan laluan pejalan kaki. Sekarang, mari kita lihat pula video cara menggunakan tangga bergerak. Okey, mari kita saksikan. Jom. Itu tadi video cara menggunakan tangga bergerak. Cikgu, mungkin ada yang murid-murid di rumah tak sempat tadi cikgu nak tangkap macam mana cara nak pegang tongkat tu. Cikgu boleh tunjukkan juga kan? Jangan risau. Selain daripada video, cikgu juga ada menyediakan slide untuk kita melihat cara menggunakan tangga bergerak. Tangga bergerak. Okey, mari kita lihat slide yang pertama. Okey, murid-murid kena tumpukan perhatian ya. Okey, cara menggunakan tangga bergerak. Okey, di sini cikgu ada sediakan tongkat putih. Okey, ini adalah tongkat putih. Dia nak cuba? Tongkat ni cikgu Okey. Okey, mula-mula cuba Din, cikgu bagi tahu Din cuba buat ya. Okey, mula-mula yang pertama, cara yang pertama adalah okey, pegang tongkat secara pencil drop. Macam ni ke, cikgu? Ya, betul. Pandai, Din. Okey. Macam ni adalah cara menggunakan tongkat secara pencil drop. Okey. Berdasarkan pada gambar, pegang pemegang tangga dan langkah kaki ke anak tangga bergerak. Okey, kita kena kan dekat tangga bergerak tu ada pemegang dia kan. Okey, kita kena pegang dan langkah kaki kita ke tangga bergerak. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, daripada gambar, semasa kita menggunakan tangga bergerak, kita perlu berhati-hati dan kita perlu pegang pada pemegang tangga bergerak tu. Apabila nanti kan ada lengkungan tu, semasa tu kita kena berhati-hati sebab nanti takut kita terjatuh atau ke depan kan. Okey, mari kita tengok cara yang keempat. Okey, cara keempat. Okey, bersedia melangkah dari tangga apabila sampai ke anak tangga yang terakhir. Okey, bila kita dah turun, dah sampai pada anak yang terakhir tu, kita kena bersedia untuk melangkahlah. Nanti takut tersepit ke apa tersadung kan. Ke hadapan. Tersadung ke hadapan. Dan yang terakhir adalah lakukan teknik clearing selepas turun dari tangga bergerak. Macam mana teknik clearing tu? Macam mana cikgu teknik clearing? Betul tu Din, betul macam ni. Kita kena macam ni. Ini adalah teknik clearing. Okey. Apa dia punya kepentingan? Kepentingan teknik clearing tu. Apa dia cikgu? Saya rasa untuk kita tahu apa di hadapan kiri dan juga kanan kita, cikgu. Ya, betul. Kalau kita takut ada benda-benda kat depan tu, nanti laluan kita akan terhalang. Okey, itu adalah cara menggunakan tangga bergerak. Baik. Okey, sekarang Din dah faham ke belum? Faham, cikgu. Okey, cuba Din terangkan cara menggunakan laluan pejalan kaki. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti dulu arah yang hendak kita tuju. Sama betul. Ada kita nak pergi ke lift
ataupun kita nak pergi ke pintu ke. Dan kemudian bila kita dah kenal pasti arah tuju kita tu, kita bergeraklah, berjalan terus di atas laluan khas pejalan kaki tadi sambil menggunakan tongkat tadi tu kan cikgu? Betul tak cikgu? Pandai Din. Lepas tu kalau kita nak ubah kita punya arah laluan ke kiri ke, nak belok ke kanan ke, berhenti seketika. Dan pastikan kita dapat rasa yang dekat lantai tu ada berbentuk bulat-bulat. Ya, betul. Okey, dan lepas tu bila kita tahu nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, nak tukar arah tu, kita jalanlah terus sampai ke arah yang kita nak tujui. Betul. Okey. Sekarang kita dah belajar tentang kemudahan awam, kita belajar tentang papan tanda kemudahan awam. Lepas tu kita cara menggunakan kemudahan awam. Okey, sebenarnya kemudahan awam ni sangat penting untuk kita. Tak kiralah di mana walaupun kita berada kan, persekitaran kita banyak ada kemudahan awam. Contohnya apa tadi yang kita belajar? Tangga bergerak, lift, pondok telefon awam. Banyak sangat yang kita pelajari pada hari ini kan cikgu? Lepas tu kita belajar tentang cara menggunakan kemudahan awam. Okey, sebenarnya kemudahan awam ni sangat penting untuk kita, terutamanya untuk orang kelainan upaya. Betul tu cikgu. Sebab apa? Sebab mudah untuk mereka menggunakannya dan mudah untuk mereka bergerak. Baik cikgu. Apa rumusan daripada apa yang telah pun kita pelajari hari ini cikgu? Secara ringkas pendek je. Rumusannya, kemudahan awam ni sangat penting untuk kita, terutamanya murid-murid berkeperluan pendidikan khas, orang kelainan upaya untuk menggunakan kemudahan awam yang sedia ada. Baik, jadi kepada murid-murid yang nak mendapat bahan rujukan tambahan cikgu, dekat mana boleh dapatkannya? Pelantar Delima KPM. Baik, dan sekali lagi terima kasih ucapkan kepada Cikgu Rosniza yang membantu kita pada hari ini dan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Ilda. Semoga berjumpa lagi murid-murid. Terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Bye-bye. Jom cikgu, kita nak menyanyi ni. Murid-murid di rumah pun boleh nyanyi bersama-sama. Jom cikgu. Lagi atas lagi. Okey. Bagi saya ambil part solo cikgu. Tak ada. Mari kawan-kawan. Awal sangat. Lan guna kemudahan awam untuk kita senang. Mari guna lift untuk ke aras 5. Jalan sama-sama, akhirnya sampai juga. Bila ke pasaraya, guna tangga bergerak. Perlu hati-hati. Perlu hati-hati jangan jatuh nanti. Bila berjalan-jalan, kena buat apa? Tongkat putih dilupa jangan. Laluan pejalan kaki, pandu arah kita. Didik TV KPM